Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua yang menonton video ini, kita berjumpa lagi di dalam siri Bila Orang Bujang jadi YouTuber bersama dengan siapa lagi kalau bukan JTF, Jaka Puji Firdaus, iaitu saya. Alhamdulillah dapat kita berjumpa lagi pada episod kali ini, di mana ini merupakan episod yang kedua pada tahun 2021. Jadi mesti ada yang tertanya-tanya, kenapa ya baru 2 episod sahaja sedangkan kita telah pun melalui bulan April 2021. So hampir 4 bulan. Mana kalau kata korang perasan, pada video sebelum ini, iaitu pada video yang pertama, iaitu September 2021, yang mana telah di upload pada bulan 1 kalau tak silap saya. Jadi kenapa? Jadi sebelum kita pergi ke isu-isu yang lain, so saya terangkanlah dulu. Okey? Jadi soalannya yang pertama, kenapa setelah 4 bulan pada tahun 2021 baru ada muncul episod kedua dalam siri ini? Jadi sebenarnya secara jujurnya seperti yang anda selalu tonton dalam video-video saya, anda tahu merupakan jadi seorang YouTuber ni adalah salah satu macam aktiviti sampingan di dalam hidup saya. Jadi disebabkan itulah kenapa susahlah apa untuk saya memberikan tumpuan sepenuhnya kepada penghasilan video. Kerana kalau anda semua nak tahu, bila anda nak menghasilkan sebuah video untuk di upload ke dalam YouTube, anda perlu melalui beberapa proses lah. Jadi itulah proses yang perlu dilalui sebelum jadi itulah proses yang berlaku ketika anda menghasilkan sebuah video di dalam channel YouTube. Anda kena, jadi itulah proses yang anda perlu lakukan setiap kali anda ingin upload video ke dalam YouTube lah. One eternity later. Jadi disebabkan itulah kenapa agak sukar untuk saya memberikan tumpuan ataupun untuk menghasilkan banyak video di dalam channel ini, mana semua proses dilakukan oleh saya secara sendirian lah. Jadi dan seperti kita tahu, pada awal tahun sebab saya mempunyai kerja hakiki saya, jadi pada awal tahun ni biasanya kerja saya ni agak sibuk hingga apabila balik je daripada kerja, so mood tu tak adalah kita nak record. Jadi itulah yang berlaku sebenarnya. Jadi terjawablah pada soalan di mana kenapa tak banyak video untuk siri ini pada tahun ni lah. So tapi insyaAllah harap pada lepas ini kita akan cuba lakukan yang saya katakan untuk masa ni, saya cuba untuk try hasilkan secara bulanan lah. So mungkin lepas ni pada bulan 5, 6 dan seterusnya, insyaAllah. Tapi semua tu dah ada semua lah. Jadi bila banyak kalau ada banyak yang like, share dan komen, so makin semangat lah untuk saya hasilkan video. Jadi pada yang belum lagi subscribe channel ini, so inilah masanya untuk anda subscribe channel saya, iaitu JTF Tech and Hobby. So klik pada butang subscribe, dan sekiranya anda ingin follow video-video terbaru yang akan saya upload, so klik pada butang loceng di sebelah butang subscribe tersebut. Okey, kita promote je. Jadi itulah yang main point yang pertama lah untuk video ini. Jadi itulah terjawab. So sekarang ni kita nak tengok apa sebenarnya yang berlaku pada bulan Januari hingga ke bulan April. So isu yang kedua, kita nak tengok apa yang berlaku dalam tempoh 4 bulan di Malaysia, di mana
seperti yang anda semua tahu, kita masih lagi di dalam tempoh pandemik COVID-19, di mana sudah hampir setahun daripada pandemik COVID-19 berlaku ke atas diri kita. Itu kalau tak ada ingat, pelaksanaan PKP bermula pada 18 Mac 2020. So sekarang ni ketika video ini direkod, so kita berada pada 25 April 2021. So dah hampir setahun lah, setahun kita menghadapi halangan, cabaran di dalam pandemik COVID-19 ini. Jadi seperti kita tahu, pada tahun ini kita dah mula menerima vaksin, tetapi apa yang menjadi masalah pada ketika ini adalah di mana kita boleh tengok penerimaan vaksin kepada orang awam ataupun kepada rakyat di Malaysia mungkin agak lambat, di mana ia merupakan satu titik kerisauan kepada rakyat Malaysia, di mana kita tahu kita dah hampir setahun dalam COVID-19 ni. Jadi kita dah mula rasa struggle dalam tempoh ini, di mana ramai yang telah kehilangan pekerjaan. Jadi bila hilang pekerjaan, pastilah akan timbul isu yang seterusnya, iaitu dari segi sumber pendapatan, bagaimana untuk mengganti sumber pendapatan tersebut. Jadi itulah yang berlaku. Jadi kebanyakan mengharapkan dengan adanya vaksin ini kita boleh hidup kembali ke dalam norma biasa kita. Tetapi malangnya bekalan vaksin yang kita terima tu tidak mampu, bukan tidak mampu, tapi agak perlahan untuk dibolehi ke semua rakyat Malaysia. So dan juga itu kita belum sebut lagi berkenaan dengan ada berlakunya dua golongan, iaitu golongan pro-vaksin dan juga golongan anti-vaksin. Yang ni banyak isu-isu ataupun artikel cakap-cakap berkenaan dengan vaksin, di mana adakah vaksin ini selamat, adakah vaksin ini merupakan salah satu agenda konspirasi. Jadi adakah vaksin itu perlu diambil ataupun tidak? Bagi saya secara peribadi, saya berpendapat adalah lebih baik untuk kita menerima vaksin tersebut. Dan tapi kena diingatkan, sebenarnya vaksin ini bukanlah sebuah penawar, ya, di mana vaksin ini cuma adalah salah satu kaedah untuk meningkatkan kadar imunisasi kita untuk melawan virus COVID-19 dalam tubuh badan kita. Jadi kalau korang tengok ada baru-baru ini, di mana terdapat laporan mengatakan bahawa terdapat beberapa pegawai petugas KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, masih lagi mengalami COVID-19 walaupun setelah menerima suntikan dua vaksin tersebut. Inilah yang jadi kita kena melihat di mana vaksin ini bukanlah sebuah penawar, dia cuma adalah untuk kita meningkatkan imunisasi. Jadi soal nak kena ataupun tak kena COVID tu bukan disebabkan kita terima vaksin ataupun tidak, tapi lebih kepada adakah tahap imunisasi badan kita mampu menampung atau mampu menerima serangan COVID-19 tersebut. Dan kita juga dapat tahu yang mana COVID-19 pun telah berubah dalam tempoh setahun ini, telah mempunyai varian-varian yang baru. Dan barunya untuk varian baru ni, kita ada varian daripada South Africa dan juga varian B
B153 silap saya, so boleh betulkan kalau salah. So terdapat 2 varian baru yang telah mula masuk ke negara Malaysia ini, yang menyebabkan, kalau kata kita tengok pada awal tahun 2021 kita boleh nampak penurunan kes, tetapi ketika ini kalau korang tengok data daripada KKM, peningkatan secara mendadak kes-kes COVID-19 di Malaysia, yang mana dikatakan berpunca kepada varian baru yang telah bermula masuk ke negara Malaysia. Jadi apapun kita doakan dengan pada bulan April ni, yang mana sebenarnya ia adalah bulan Ramadan sebenarnya. Jadi kita dalam bulan Ramadan sebenarnya. Jadi kita doakan dalam bulan Ramadan ini, kita mohon pada Tuhan, iaitu Allah SWT, untuk mengangkat pandemik COVID-19 ini pada masa yang terdekat ini, insya-Allah. Kerana kita tahu pada bulan Ramadan ini, jika kita memohon sesuatu, insya-Allah akan makbulkan. Okey, itu berkenaan dengan apa yang berlaku di Malaysia. Tetapi belum habis lagi sebenarnya. Jadi itu kita sebut pasal vaksin. Jadi kita nak sebut satu isu yang agak mendapat reaksi yang agak kuat juga di kalangan-kalangan warga maya ataupun netizen di Malaysia, di mana kita juga tahu baru-baru ni berlakunya perkahwinan selebriti terkenal, yang mana saya tidak mahu sebutkan di sini, setelah bertahun lamanya dispekulasikan dengan berbagai-bagai artis. Jadi itu satu perkara yang baguslah. Jadi kan, sebab telah berjaya menamatkan zaman bujangnya berbanding dengan saya yang masih lagi tak tahu bila nak menamatkan zaman bujangnya. Jadi apa yang saya nak ceritakan di sini adalah bukan berkenaan dengan perkahwinannya, tetapi kita nak bercerita berkenaan dengan sesuatu yang berlaku pada perkahwinan tersebut. Pada korang yang mungkin orang panggil cakna berita yang sensasi di Malaysia ni. Jadi anda semua tahulah apa yang berlaku pada ketika majlis perkahwinan selebriti tersebut, di mana kita dapat gambar yang tular ketika itu, di mana ramai jemputan-jemputan yang dijemput untuk majlis persandingannya, di mana berlaku secara jelas di dalam gambar tersebut tidak ada penjarakan sosial, yang mana telah ditetapkan di dalam SOP yang telah dikeluarkan sendiri oleh kerajaan kita, iaitu Kementerian Malaysia, iaitu KKM, di mana sekiranya kita nak melaksanakan sebuah majlis sosial, mestilah mematuhi SOP yang diberikan, iaitu yang pertama adalah menjaga penjarakan sosial 1 meter dan juga memakai mask, scan mask saja. Tetapi di dalam gambar itu sangat-sangat jelas menunjukkan bahawa perkara tersebut tidak dipatuhi. Jadi apa yang menjadi yang menyebabkan warga maya ataupun rakyat-rakyat Malaysia ni kecewa adalah di mana terdapat perbezaan bagaimana isu ini dikendalikan. Sebab kita tahu kahwinan masyarakat tersebut adalah kahwinan seorang selebriti, tetapi sehingga hari ini tidak ada lagi satu tindakan yang dikenakan terhadap selebriti tersebut. Itu yang agak membuatkan netizen ataupun rakyat Malaysia agak pelik. Sedangkan kalau kata
dalam tempoh tersebut juga terdapat berlaku perkahwinan orang biasa yang mana telah tular juga, di mana telah dikenakan denda serta-merta. Ada satu contoh dengan bridesmaid mereka di mana mereka melanggar SOP, di mana benda tu memang terdapat bukti, jadi telah dikenakan tindakan serta-merta untuk didenda. Tetapi mengapa selebriti ini masih lagi tidak ada sebarang tindakan susulan yang dilakukan oleh pihak berkuasa? Itu yang menyebabkan kenapa netizen dan juga rakyat Malaysia agak marah dan rasa tidak puas hati terhadap kerajaan Malaysia. Dan juga banyak juga kes-kes yang kemudian yang kita nampak memang nampak sesuatu layanan yang berbeza terhadap golongan-golongan kenamaan dan juga pada golongan rakyat biasa. Jadi yang paling baru ni pun kita ada cerita berkenaan dengan pelajar dikenakan denda sebabkan tak mematuhi SOP, yang mana juga terus dengan tindakan semata membantu. Tapi kalau kata golongan kenamaan seperti ahli politik, lepas tu kita tengok artis, selebriti, kalau kata mereka melanggar SOP, macam saya kata tadi lah, dia tindakannya agak berbeza. Sedangkan peraturan tersebut adalah untuk semua, tidak pun menyatakan di dalam SOP tersebut jika anda seorang selebriti atau seorang bangsawan seorang kenamaan yang mempunyai reputasi, anda diberikan layanan yang berbeza. Yang tu kita kena tengok. Saya sejujurnya juga bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh netizen ataupun warga maya Malaysia ni, di mana kenapa perlu ada double standard di dalam pelaksanaan SOP yang mana dihasilkan untuk mengekang wabak COVID-19. Sebab kita tahu wabak COVID-19 ini tidak mengira sesiapa. Maafkan saya keluar bahasa utara, anda lelaki ke, perempuan ke, anda bangsa Melayu, bangsa Cina, anda beragama Islam ke, anda beragama Buddha ke, dia tidak melihat kepada apa-apa untuk COVID-19 itu terkena pada diri anda. Jadi kenapa ada perbezaan bagaimana SOP itu dilaksanakan? Itu sebenarnya yang buatkan rakyat marah sebenarnya. Jadi pihak kerajaan seharusnya melihat perkara ini dan menambah baik dari segi bagaimana untuk melaksanakan SOP itu tanpa ada jurang atau perbezaan double standard tersebut. Itu yang kerajaan kena lihat, sebab kita tahu kerajaan yang ada ini adalah kerajaan yang berlaku akibat daripada krisis politik kita yang sebelum ini. Dan jadi kita juga tahu yang kerajaan ini tidak akan bertahan lama, kerana sekiranya wabak COVID-19 ini berakhir, so apa yang pertama yang akan berlaku adalah pilihan raya lah. Jadi pilihan raya, istilah kalau saya sebagai seorang ahli politik di dalam kerajaan sekarang, kita kena melihat menimbulkan imej yang baiklah kepada rakyat Malaysia supaya anda mempunyai imej yang agak baik ketika pilihan raya nanti. Itu yang kerajaan kena fikirkan lah. Tapi ini semua adalah pendapat peribadi saya, jadi anda yang menonton ini boleh bersetuju ataupun tidak bersetuju dengan apa yang saya utarakan ini. Namun main point ni adalah kerajaan kena melihat perkara ini. So jangan ulangi benda ini,
kerana anda kena faham rakyat tidak mahu duduk dalam wabak COVID-19 ni lama. So kita dah duduk setahun, jadi benda tu kita tak mau dah, kan. Itu berkenaan dengan apa yang berlaku sepanjang 4 bulan ini, sepanjang video siri ni tidak dilaksanakan. So banyaklah isu yang berlaku, jadi kita tak mahu cerita banyak, tapi kita yang besar-besar saja. Itu adalah isu yang kedua. Jadi kita masuk pada topik yang ketiga. Seperti yang saya kata, kalau anda perasan tadi, ada bercerita tentang kita dah berada pada bulan April, yang mana pada setiap tahun bulan April ia merupakan bulan yang dinantikan oleh saya sendiri. Kenapa? Sebab pada bulan inilah saya dilahirkan ke dunia ini. Jadi dia merupakan bulan yang istimewa lah untuk saya. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk berkongsi harapan dan juga azam lah, ataupun kita harapan dan juga pendek kecil cerita lah, kita nak cerita macam wish apa kata, birthday wish saya pada tahun ini, yang mana merupakan 33 tahun saya berusia. Jadi harapan saya adalah pertama sekali adalah untuk diberikan kesihatan yang baik bagi menempuhi tahun-tahun yang akan mendatang. Lepas tu juga saya juga berharap pada tahun ini merupakan tahun yang baiklah dari sudut hidup tu, dari segi sama ada dari segi kerjaya, dari segi perkara-perkara lain lah, macam channel YouTube ataupun segala apa yang saya lakukan lah, dan juga saya juga tak tahulah, kalau kata diizinkan mungkin berjodoh pada tahun ni, tak tahu kan. Jadi mungkin lepas ni saya tak tahu nak buat lah, bila orang pun jadi dunia siri kan, kalau kata status saya bertukar, dia tak tahu. Jadi dan juga yang paling bukan saja saya tetapi orang-orang lain juga mengharapkan semoga tahun ni kita mampu bebas daripada wabak COVID-19 lah, insyaAllah sekiranya. Tapi kita hanya mampu merancang, tetapi Allah yang menentukan lah. Jadi itu semua adalah kehendak Allah SWT, itu tapi itulah harapan dan juga apa yang saya minta expect untuk tahun 2021 ya, 33 tahun. Dan bulan April ni juga kita tahu pada yang beragama Islam, kita di dalam bulan Ramadan lah. Jadi dah hampir 2 minggu lebih kita dah berpuasa, sudah di pertengahan bulan Ramadan sebenarnya ketika video ini dirakam. Jadi lagi 15 lebih kurang dalam lagi 15 ke 16 hari lagi kita akan menyambut bulan Aid, bulan Syawal, Aid Fitri. Dan hampir 2 tahun jugalah kalau kata, sebab berdasarkan pada data-data daripada KKM dan juga peningkatan kes yang mendadak COVID-19 di Malaysia, mungkin tahun ini mungkin bukan tidak
saya tidak berkesempatan untuk menyambut Aidilfitri bersama dengan keluarga hampir 2 tahun lah masuk lepas. Mana tahun lepas pun ingat waktu itu adalah merupakan PKP, jadi kita tak dibenarkan untuk beraya. Jadi dah 2 tahun lah. Dan saya pun hampir 6 daripada bulan 10 ke bulan 11. So ni bulan 4, so hampir 5 bulan jugalah saya tak bertemu dengan ibu bapa saya di Perak. Jadi orang kata agak sayu jugalah. Jadi dan dulu sebenarnya pada awal Ramadan saya dapat berbuka bersama. Jadi dah 2 tahun jugalah tak rasa benda tu. Tapi nak buat macam mana? Jadi itu adalah perkara yang kita kena harumilah cabaran di COVID-19 ni. Jadi saya tak mahu sedih-sedih. Jadi pada bulan Ramadan ni apapun di kesempatan ini saya ingin ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan walaupun agak lewat pada rakan-rakan yang mengenali saya. Tak kiralah anda apa mengenali saya melalui saluran channel ini ataupun anda kenal saya secara peribadi. Jadi pada yang tonton ni saya ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. So saya juga ingin mohon ampunan sekiranya terdapat kesalahan yang telah saya lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja pada saja berkenaan dengan bulan April ni. Jadi untuk episod kali ni kita tak mau cerita berkenaan dengan anime, game ataupun ni, sebab 4 bulan ni banyak sangat benda yang berlaku. Jadi insyaAllah kita cuba jadikan episod bila orang menjadi YouTuber ni lebih fokus kepada diri saya sendirilah. Dan untuk segi perancangan insyaAllah kita akan ada perubahan dari segi untuk kalau kata korang nak tahu informasi-informasi berkenaan dengan anime ataupun manga, so kita akan cuba buat episod khas video berkenaan dengan isu-isu tersebut lah, buat lebih mudah untuk anda hadam dan juga menyebabkan video tu lebih menarik, tertarik untuk anda. Jadi itu sajalah untuk siri Bila Orang Muda dengan YouTuber bersama dengan siapa lagi kalau bukan JTF Videos. Pada kali ini saya harap anda semua hibur dengan topik yang dibincangkan di dalam episod kali ini. Tapi sebelum saya mengumumkan ini, macam biasa jangan lupa, kiranya anda masih lagi belum subscribe channel ini, sila subscribe, iaitu di JTF Tech and Hobby. Kalau kata anda ingin minat saya dengan lebih rapat, anda juga boleh cari saya di Instagram, iaitu di Ejaka Terpuji Studio. Anda boleh cari handle name Instagram saya, ataupun anda juga boleh tonton saya bermain game secara live di Facebook page saya, itu JTF dan JTF Tech dan Hobby juga namanya. Ataupun kalau kata anda mungkin nak mengenali saya secara peribadi, anda boleh add saya di Facebook saya, iaitu Ejaka Terpuji. Jadi sekian sajalah untuk episod kedua si Bila Orang Muda dari YouTuber ini. Saya Ejaka mengundurkan diri. Tapi macam biasa, tagline kita, ingat, tinggi juga, tapi Tuhan jangan lupa. Tak pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, jaga diri, tak perlu SOP. Sama kita mencegah wabak COVID-19 di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.